Ada macis, tak ada ruku, jalan jauh tersengguk-sengguk, tumit meleceh, air lutut terbengkok. Bujang lapuk, poket kosong, air penuh. Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Dari Hati ke Kertas, inspirasi di sebalik karya Datuk Dr. Zurina Hassan. Okey, sebelum ni kita telah mengupas tentang pengenalan di siri pertama, dan di siri kedua kita telah menceritakan tentang karya-karya beliau, dan di siri yang ketiga kita telah membincang dengan lebih mendalam tentang isi pemikiran, idea, estetika, gaya bahasa ataupun latar belakang penyebaran tentang karya beliau. Dan di siri keempat pula kita akan ceritakan tentang pencapaian dan sumbangan beliau. Okey, nama saya Muhammad Alif bin Abdul Halim selaku moderator pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Dipersilakan saudari. Panel yang pertama dulu, silakan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faizal bin Nasiril dan seterusnya rakan saya. Saya Nur Zalika binti Omar, merupakan panel yang kedua pada hari ini. Okey, macam yang kita tahu, Datuk Dr. Zurina Hassan ni merupakan seorang wanita yang hebat dan telah memberikan banyak impak dalam dunia kesusastraan Melayu. Jadi, soalan pertama saya ajukan kepada tetamu saya yang pertama, iaitu saudara Faizal. Betul ke Datuk Zurina Hassan merupakan sastrawan yang ke-13 dan beliau merupakan sastrawan wanita pertama di negara kita? Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Mengenai soalan moderator, beliau merupakan seorang sastrawan negara yang ke-13 dan beliau merupakan wanita pertama yang dipilih menjadi sastrawan negara. Beliau dianugerahi sastrawan negara pada 13 Oktober 2015 yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid. Seperti yang kita tahu, tokoh-tokoh sastrawan negara kita yang dari pertama yaitu Kerismas, sehingga tokoh sastrawan kita yang ke-12 yaitu Bahazen merupakan seorang lelaki. Dan Datuk Dr. Zurina Hassan ni merupakan wanita pertama yang dipilih untuk anugerah sastrawan negara ni. Terima kasih. Okey, maksudnya kat sini betul lah apa yang diperkatakan yang Datuk Dr. Zurina Hassan ni merupakan wanita yang hebat. Sebab kalau kita tengok daripada tokoh yang pertama, sastrawan negara, daripada pertama hingga ke-12 semuanya lelaki, bukan? Kalau tak silap saya lah. Betul, okay. Memang betul. Daripada sepanjang itu tiba-tiba ada seorang tokoh wanita perempuan. Hebat kan? Hebat sangat. Seterusnya saya serahkan kepada tetamu yang kedua saya. Soalan saya, bolehkah saudari menceritakan serba sedikit kepada saya berkaitan dengan sumbangan yang diberikan oleh Datuk Dr. Zurina Hassan dalam dunia karya kesusastraan Melayu? Okey, terima kasih saudara moderator di atas soalan tersebut. Sebenarnya tu saya nak ceritakan sikit. Okey, sewaktu saya sekolah menengah, masa tu kita masih lagi dalam kita kata pencapaian lah sastrawan negara. Masa tu saya tak silap saya baru ada 9 orang, 10 orang macam tu. Okey, jadi saya pernah cakap dekat guru sastra saya, sebab dulu saya belajar sastra dan minat sangat sastra. Jadi saya cakap, cikgu, saya akan jadi sastrawan negara wanita yang pertama. Tapi tak tahulah yang keberapa, tapi wanita yang pertama lah cita-cita saya. Tapi tak kesampaian lagi sebab saya pun masih dekat sini dan muda lagi. Jadi saya macam banggalah bila sastrawan negara yang pertama wanita tadi, macam saudara Faizal cakapkan tadi, macam dalam sejarah ada wanita. Okey, berbalik kepada soalan tadi, sumbangan Datuk Zurina Hassan, Datuk Dr. Zurina Hassan dalam dunia kesusastraan Melayu. Okey, kita first thing kita perlu tahu yang karya yang dihasilkan oleh beliau ni mempunyai pelbagai genre.
Okey, contohnya dia menghasilkan puisi, cerpen, novel, kajian sastera, autobiografi dan juga memoir. Okey. Yang paling terkenal lah karya dihasilkan oleh beliau termasuk Sesayut Jalan, Keberangkatan dan memoir Zurina Hassan Menjejak Puisi. Karya-karya ni juga merupakan satu sumbangan beliau dalam bidang ataupun dunia pendidikan lah, dunia sastera ni. Okey, seterusnya dia punya karya juga mendapat pengiktirafan antarabangsa, di mana karya-karya beliau kita tahu dia dah terjemahkan dalam bahasa Melayu, betul? Betul. Okey, jadi dia dapat pengiktirafan antarabangsa, dia pergi Perancis, dia pergi serata dunia dan juga mereka terbitkan ataupun terjemahkan karya tersebut ke dalam bahasa mereka masing-masing. Contohnya bila karya tersebut dibawa ke Perancis, jadi mereka terjemahkan dalam bahasa Perancis. Yang tu satu sumbangan yang sangat-sangat besar lah yang telah beliau dihasilkan oleh beliau. Seterusnya, beliau juga terdapat pengaruh dalam sastera Melayu. Contohnya, beliau dikenali sebab gaya penulisan dia tu yang puitis dan harmonis. Sebab itulah bila kita baca je dia punya karya ni, kita jadi macam seronok dan karya tu berpotensi untuk diperluaskan kepada seluruh negara. Selain itu, beliau juga memilih pemilihan kata-kata yang memikat, memberikan sumbangan besar dalam perkembangan sastera Melayu. Okay, jadi tak hairanlah dia punya karya ni boleh tersebar luas ke seluruh negara, bukan Malaysia sahaja tapi negara antarabangsa. Okey. Selain itu juga dia punya sumbangan, dia telah menyumbang kepada pendidikan sastera. Sebabnya dia ada hasilkan melalui ceramah, bengkel penulisan, pelibatan dalam badan-badan sastera seperti penulis nasional, PENA ataupun dikenali sebagai PENA. Zurina Hassan juga banyak mendidik dan membimbing generasi baru yang ingin menjadi penulis. Di mana buku-buku beliau ni telah jadi panduan kepada mereka yang baru mula untuk berjinak, yang baru mula berjinak untuk menghasilkan puisi, sajak dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Okey, jadi betul lah apa yang diperkatakan yang Dato' Dr. Zurina Hassan ni merupakan wanita yang hebat. Dia banyak melakukan dia banyak menghasilkan karya puisi, sajak, syair. Betul. Apa tu memoir. Lepas tu dia banyak membuat kajian di luar negara. Jadi betul. Benda tu bukannya orang kata satu usaha yang kecil, merupakan satu usaha yang besar. Lagi-lagi dia pula tu merupakan seorang wanita. Orang selalu cakap wanita ni tak boleh buat apa kan. Sebenarnya wanita ni lagi hebat daripada lelaki. Betul. Betul sangat, saya setuju. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada tetamu yang pertama, saudara Faizal. Boleh tak saudara menceritakan sedikit apakah pencapaian yang dirangkul oleh Dato' Dr. Zurina Hassan sebelum dan selepas beliau bergelar seorang sastrawan wanita negara? Okey, baiklah. Dato' Dr. Zurina Hassan ni seperti yang kita tahu merupakan tokoh sastrawan yang banyak menerima anugerah. Dan antara pencapaian yang pernah dirangkul oleh beliau ialah antaranya Anugerah Penulisan Asia Tenggara iaitu pada tahun 2004, Hadiah Sastera Perdana, hadiah pertama pertandingan menulis cerpen Perdana Menteri iaitu pada tahun 1984 dan hadiah utama Anugerah Puisi Putra. Selain itu beliau juga dianugerahi hadiah puisi negara ASEAN iaitu yang dilakukan di Thailand. Dan beliau juga telah dikurniakan darjah Setia Diraja Kedah yang membawa gelaran Dato' sempena Hari Keputeraan Sultan Kedah yang ke-86. Pencapaian ini diberikan kepada beliau atas sumbangan yang cemerlang dalam penulisan dalam bidang kesusastraan negara kita, dan ini membantu bidang kesusastraan ini lebih dikenali oleh golongan masyarakat muda kita. Betul, saya setuju. Okay, jadi betul lah beliau ni sangat hebat sehingga beliau ni dapat pengiktirafan daripada raja. Benda tu bukanlah satu yang mudah. Nak dapat tu pun memerlukan usaha dan pengorbanan yang besar. Satu kalau penulis ni dah dapat ilham, betul tak? Susah nak dapat ilham untuk hasilkan. Betul. Saya setuju. Okay, seterusnya soalan yang terakhir. Adakah karya beliau ni digunakan dalam pembelajaran di sekolah? Okey, terima kasih moderator di atas soalan tersebut. Saya yakin bahawa
karya Datuk Dr. Zurina Hassan ni digunakan dalam skop pembelajaran di sekolah. Tapi saya rasa disebabkan Datuk Dr. Zurina Hassan ni dia merupakan sastrawan negara yang kita kata latest lah kan, yang ke-13. Jadi masa kita punya silibus, kita dulu ada belajar pasal guna karya-karya sastrawan negara yang terdahulu. Contohnya kita ada belajar buku novel Rantas Sepanjang Jalan karya Syah Nur Ahmad. Okey, kita ada belajar yang tu. Tapi saya rasa untuk karya yang dihasilkan oleh Datuk Dr. Zurina Hassan ni diterapkan dalam silibus yang sekarang. Silibus kesusasteraan yang sekarang. Sebab apa? Sebab yang tu yang paling latest. Dan seterusnya, saya yakin sangat-sangat yang karya beliau ni digunakan dalam bahasa Melayu ataupun dalam kesusasteraan Melayu itu sendiri ya. Sebab dalam bahasa Melayu kita belajar Komsas kan. Lepas tu dalam sastera tu memang main dia lah sebab tokoh sastera betul. Okey, seterusnya kita kena tahu yang sastrawan negara ke-13 ini yang merupakan sastrawan negara pertama wanita, dia telah menghasilkan lebih daripada 19 karya. Jadi dalam 19 karya tu salah satulah digunakan untuk silibus pembelajaran. Okey, salah satu contoh karya beliau yang digunakan untuk konteks pendidikan ialah Mutiara Pantun Melayu. Buku ni diterbitkan oleh penerbit Universiti Sains Malaysia pada tahun 2023. Jadi dalam buku ni, skop pembelajaran dia ni bertujuan untuk memberi panduan kepada peminat-peminat pantun. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni kita sastera kita bukan berhenti tak kat situ saja. Okey, kita ada juga yang pelapis-pelapis dia. Ada juga orang yang kita tak tahu dia punya bakat, dia dapat menghasilkan pantun. Jadi Datuk Dr. Zurina Hassan ni dia hasilkan buku tersebut sebab apa? Sebab untuk bagi panduan kepada anak-anak muda ni untuk menghasilkan pantun yang lengkap dan berkualiti dan harmonis. Jadi mereka tak sia-siakanlah bakat mereka tu sendiri. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, jadi benarlah apa yang diperkatakan oleh saudari Zalika bahawa Datuk Dr. Zurina Hassan ni banyak memberi sumbangan dalam bidang pendidikan di peringkat sekolah. Bukan sahaja di peringkat sekolah, malah di peringkat universiti. Karya-karya beliau ni juga digunakan sebagai sumber rujukan. Jadi sekian saja podcast pada hari ini, iaitu dari hati ke kertas, inspirasi di sebalik karya Datuk Dr. Zurina Hassan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu yang sanggup mengorbankan masa dan hadir ke podcast kita untuk memberikan sedikit ilmu ataupun ilmu yang kita sendiri pun sebelum ini tak tahu dan tak kenal sangat pun berkaitan dengan tokoh-tokoh ini. Saya kira mereka amat baguslah sanggup memberi kita sumbangan yang besar. Dikira sumbangan yang besar jugalah. Okey, jadi saya ingin memberikan satu rangkap pantun sebelum kita berlabuh tirai. Okey. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jadi sekian, bye-bye. Bye. Since the